أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Minhajul Abidin, muka surat 13. Muka surat 13, baris yang ke-6 daripada bawah. Muka surat 13, baris yang ke-6 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Kemudian beberapa masalah. Kemudian beberapa masail, yakni kemudian wajib fardu ain atas engkau mengetahui beberapa masail. Beberapa masalah yang memberi zahir, yang memberi nyata, tanda ahli sunnah daripada ahli bid'ah. Wajib kamu ini wajib fardu ain, kamu mengetahui akan dia, akan beberapa masalah yang memberi zahir tanda ahli sunnah daripada ahli bid'ah. Dan takut olehmu bahawa engkau i'tiqad dengan ahli bid'ah pada agama Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitu i'tiqad dengan ahli bid'ah ni, barang yang tiada datang dengan dia dengan barang kitab, yakni Al-Quran dan asar, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka adalah kamu serta Allah atas sebesar-besar kebinasaan. Kemudian beberapa masalah yang memberi zahir, memberi nyata tanda ahli sunnah daripada ahli bid'ah, wajib kamu mengetahui akan dia. Ini sambungan hak qadar fardu ain daripada ilmu tauhid. Qadar fardu ain daripada ilmu tauhid yang terdahulunya mengenal akan Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengenal akan Rasul, yang mana mengenal Allah, mengenal Rasul ni adalah permulaan agama. Kemudian wajib fardu ain atas kita mengetahui akan barang yang datang atas lidah Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada beberapa pekerjaan akhirah. Dan di antara hak datang atas lidah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang wajib fardu ain kita mengetahui adalah berkaitan malaikah, berkaitan dengan kitab-kitab, berkaitan dengan rasul-rasul selain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga berkaitan dengan hari akhirah, hari kesudahan. Jadi hak berkaitan dengan qadar fardu ain daripada ilmu tauhid ini, cara ringkas juga qadar untuk mengesahkan ke-6 rukun iman. Untuk mengesahkan ke-6 rukun iman, hak ni hak qadar fardu ain ke atas kita.
Jadi fardu ain ke atas kita daripada ilmu tauhid ni yang paling besar sekali lah. Nanti akan pergi pula kepada kadar fardu ain daripada ilmu tasawuf dan kadar fardu ain daripada ilmu fiqh. Tapi kadar fardu ain yang paling besar adalah kadar fardu ain hak ilmu tauhid. Sebab apa? Untuk mengesahkan ke-6 rukun iman. Untuk mengesahkan ke-6 rukun iman. Itu hak kadar fardu ain daripada ilmu tauhid. Terutama sekalinya hak rukun iman yang ke-6. Terutama sekalinya hak rukun iman yang ke-6. Kalau kita tidak selesai hak kadar fardu ain, terutama sekali rukun iman yang ke-6, ditakuti berakidah dengan akidah ahlil bid'ah. Kalau berakidah dengan akidah ahlil bid'ah, walaupun fardu ain tasawuf ilmu amal lengkap, fardu ain fiqh ilmu amal lengkap, sekalipun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, langsung tidak ada bekal akhirah. Yang ada hanyalah semata-mata dosa-dosa yang besar daripada pegangan-pegangan yang bid'ah. Oh, ni tak ada benda ni. Hak pegangan bid'ah yang ulama tak kata kapi atas pandangan muktamad. Pegangan bid'ah setengah ulama kata kapi. Hak tu tak ada apalah tu. Hak pandangan yang kata dosa besar tak letak hukum kapi. Kalau pandangan ulama pegangan ahli bid'ah ni kafir, tak ada cerita. Itu sama saja dengan penyembah berhala, tak ada beza. Kekal neraka selama-lamanya, walaupun fardu ain tasawuf, fardu ain fiqh, sempurna ilmu dan amal sekalipun. Kekal neraka selama-lamanya sebagai penyembah berhala. Bab penyembah berhala kafir, berakidah dengan akidah yang kafir, sama ajalah. Cuma zahirnya sebagai orang Islam. Ini berkaitan dengan hak kadar fardu ain daripada ilmu tauhid. Oh, ni kena amati molek. Diri kita, keluarga kita kena amati molek. Kadar fardu ain daripada ilmu tauhid untuk mengesahkan ke-6 rukun iman, terutama sekali rukun iman yang ke-6. Yang mana rukun iman ke-6 ni sudah timbul pegangan yang terpesong di awal Islam laginya. Sebelum daripada Imam Syafi'i dilahirkan, kurun di akhir kurun yang pertama pun sudah ada pegangan-pegangan terpesong pada rukun iman yang ke-6. Rukun iman yang kedua, beriman dengan malaikat, itu tak ada yang terpesong. Hak paling banyak terpesong adalah rukun iman yang ke-6. Yang mana rukun iman yang ke-6 dimasuk di bawah permulaan agama mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana rukun iman yang ke-6 adalah pergi kepada qudrah, iradah, ilmu, yang masuk di bawah permulaan agama mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Berakidah dengan akidah bid'ah pada rukun iman yang ke-6, berarti orang ni belum ada lagi permulaan agama. Oh, ni hak berkait dengan kadar fardu ain daripada ilmu tauhid. Di antara kadar fardu ilmu tauhid ni pembicaraan berkaitan dengan hari akhirah, hari kemudian, hari kesudahan. Yang kita bicara melepasnya berkaitan dengan persoalan barzah, berkaitan dengan nikmat dan juga azab di alam barzah. Itu hak di antara ilmu yang wajib fardu ain kita ketahui. Oh, ni awal-awal kita kena ajar dah pada anak cucu kita ni. Selepas dikebumikan, ada persoalan barzah. Tu tengok tu orang baca talqin tu. Orang baca talqin tu nak memperingatkan. Hak mati dah tu lah. Wa zakir fa inna zikra tanfa'ul lil mu'minin. Beri peringatanlah oleh kamu, kerana peringatan itu akan memberi manfaat kepada orang yang beriman.
Beriman mana ni? Kita bagi peringatan ni. Hak di dalam alam barzah. Kalau mereka di kalangan orang yang beriman. Kita hanya bagi peringatan. Yang menjawab sebenarnya adalah iman, akidah, amal masing-masing. Bukan kepetahan lidah. Dengar soalan payah apa? Man rabbuk? Siapa Rabb kamu? Wa man nabiyuk? Siapa nabi kamu? Wa ma dinuk? Apa agama kamu? Tu budak tadika pandai jawab. Itu bukan kepetahan lidah. Nak jawab Allahu Rabbi ataupun Rabbi Allah, bermula Tuhan aku ialah Allah, orang yang berakidah. Orang yang berakidah, orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, boleh jawab Allahu Rabbi. Rabbi Allah. Bukan kata soalan mudah, jawapan mudah, soalan bocor, bukan. Cuma baca talqin untuk memperingatkan. Tambah baca talqin tak ada apa-apa, tak sedut baca talqin lah, tak ada apa-apa, kita terus balik. Tak ada apa, lagi bagus tau, sebab kita banyak kerja. Wasiat, jangan talqinkan jenazah saya selepas dikebumikan. Dipesan masih dihidup, jangan talqinkan. Jadi pada masa tengah sibuk tu, orang yang diikut tu lah, ustaz hak diikut tu, larang talqin tu, berulang kali peringat pada keluarga tu. Ingat tu, Allah pesan tu jangan talqin. Bangganya dia sebab anak murid setia. Anak murid setia. Sentiasa duk pesan kepada keluarga arwah. Ingat, arwah pesan tu jangan talqin. Anak murid lain tak ada pesan gitu. Ini bawa anak murid sejati. Dia pesan. Alhamdulillah, tamu talqin, kita boleh balik cepat. Dok talqin sungguhlah. Tiba-tiba adik arwah dia tahlil panjang sungguhlah. Tak boleh balik cepat juga kita. Jadi arwah tu dia terlupa nak pesan. Jangan talqinkan, jangan tahlilkan, jangan doakan. Lepas kambuh aku mau balik. Bos tak bunyi tau. Aku amal aku banyak dah. Nak jawab apa lagi? Iman kuat, akidah kuat dah. Nak talqin doa apa lagi? Sebab apa? Pahala banyak dah. Pesan gitu. Kita pun alhamdulillah boleh balik cepat. Tapi ni tak boleh balik cepat kok. Ingat boleh balik cepat tak talqin, tapi tak talqin sungguh. Tak talqin sungguh, tapi adik arwah dia tahlil panjang macam tahlil hok malang tu. Macam tahlil malang tu lah. Panjang sungguh kata. Adik tu ganti talqin tu. Dia ganti talqin. Kata panjang pulak atas kubur. Hak talqin tu tak ada masalah lah. Itu benda khilafiyah. Itu benda khilafiyah. Dalam fiqh Islami wa adillatu. Tajuk dia talqinul mayyit ba'da dafni. Talqin ajar akan mayat selepas ke bumi. Asy-Syafi'iyah, Hanabilah sunat. Hanafiyah, Al-Malikiyah tak sunat. Asy-Syafi'iyah ni ulama-ulama yang bermadzhab Syafi'i, bukan Imam Syafi'i. Ulama-ulama yang bermadzhab Syafi'i, Hanabilah, ulama-ulama yang bermadzhab Hambali menyatakan sunat talqin akan mayat selepas ke bumi. Hanafiyah, Al-Malikiyah tak sunat talqin selepas ke bumi. Itu je. Yang kuat talqin di kalangan ulama yang bermadzhab Syafi'i adalah Imam Nawawi. Guru pada Imam Nawawi, Ibn Salah, itu di antara Asy-Syafi'iyah, ulama-ulama yang bermadzhab Syafi'i yang menyatakan sunat talqin akan mayat selepas ke bumi. Talqinul mayyit ni, talqin akan mayat, bukan talqin orang hidup. Ada pula dia pusing. Dok, kami bukan talqin akan mayat, kami ajar pada orang yang hidup atas darat. Dah. Bukan. Talqin akan mayat, bukan talqin atas orang hidup ni. Orang hidup talqin, dia hidup lagi. Ni nak ajar orang hidup ni, pergi majlis surah lah orang hidup ni. Dia katakan kamu nak talqin mayat buat apa? Dah. Saya bukan talqin mayat, saya talqin orang hidup. Dah. Memang kita talqin akan mayat. Tapi itu perkara yang khilafiyah. Tak ada masalah tu.
Sebut tadilah nak talqin. Tambah talqin, alhamdulillah. Boleh balik cepat. Tak balah benda ni. Jadi bila dengar talqin, kita tahu kepada anak-anak kita. Ni, mudah-mudahan hak imam akidah comedah diberi peringatan pula. Kenapa? Fa inna zikra tanfa'ul mukminin, kerana peringatan akan bermanfaat kepada orang beriman. Ni hak beriman kubur ni, kalau dia mati dalam iman, dia akan mudah-mudahan dapat ambil manfaat dari talqin dia. Dia boleh ajar tu. Kenapa? Kerana sedang disoal oleh malaikat. Maknanya selepas dia ke bumi, malaikat akan segera datang untuk menyoal. Selepas ke bumi, malaikat segera datang untuk menyoal. Menyoal ni bila? Ba'da tamamid dafni. Selepas sempurna ke bumi. Selepas ke bumi, dan ketika orang berpaling daripada kubur, maka malaikat akan datang bertanya. Tapi kalau tak ada orang balik sekalipun, malaikat tetap datang bertanya. Lepas tu duduk tunggu kubur. Kalau ada seorang tempat, ditunggu kubur. Tunggulah. Dia tunggu. Itu bukan tunggu malaikat muka nakir. Dia sentiasa berdoa, dia membaca Al-Quran. Bukan tunggu kubur dengan bahawa apabila ada yang tunggu, malaikat muka nakir pun tak mari. Bukan gitu. Dia nak tunggu situ. Dia nak baca Quran. Sebab ada yang disuruh khatamkan Al-Quran atas kubur. Maka ada yang membaca Al-Quran di situ. Ada yang baca Al-Quran. Kadang-kadang dia cari 2-3 orang. Kemudian 2-3 orang tu dia bahagilah. Mu ambil juz mana, ni ambil juz mana. Dia bagi gitu. Dia nak khatamkan satu Al-Quran di atas kubur. Tak ada apa-apa. Faham tak ni? Tapi kalau di Terengganu kita ni, kalau adalah tunggu duduk atas kubur tu, boleh jadi orang faham kot lain. Pernah lah. Jadi sebelah malam tu ada lampu. Ada lampu lah sebab dia sedang membaca Al-Quran. Lepas tu nampak 2-3 orang. 2-3 orang lah. Seorang. Seorang berani. Berani tak kalau seorang? Seorang je. Kubur pula jauh daripada rumah orang. Mana? Sekali-sekali keling kanan, keling kiri tu. Rasa macam ada je. Ke mana? Tengah duduk kubur. Dia cari kubur jauh daripada rumah orang. Duduk tengah-tengah malam. Tak sempat lari orang kali tu. Jadi pada duduk 3 orang, dia baca Quran lah. Adalah orang ripuk je buat agama. Di Terengganu kita ni. Ripuk pejabat agama. Dia kata ada orang buat memuja kubur. Malam tu orang jabat agama pun likung. Apa dia tahu tak likung? Likung bagaimana? Kepung tu lah. Likung apa? Likung ada. Likung mari keliling . Sebab apa? Dapat laporan ada pemujaan kubur. Kejut orang tahu kubur. Ni orang tengah baca Quran ni. Tapi orang duduk kubur tu tahu dah. Siapa yang ripuk jabat agama gini? Ada ustaz dekat dengan kubur tu. Orang pun cari ustaz tu. Hilang ustaz tu sekejap. Hilang lah. Orang cari nak. Mung ni fitnah orang ni. Ustaz yang ripuk. Sebab arwah pesan kalau dia meninggal, khatam Al-Quran lah 1 kali atas kubur dia. Jadi keluarga pun carilah orang yang boleh baca Al-Quran, nak khatam cepat, dia cari 2-3 orang. Seorang, banyak hari pula kena duduk situ. Dia cari 2-3 orang, 2-3 orang pun bagilah. Lepas tu, mana belah siang, orang lain, lepas tu malam, kawan dek lain pula, 2-3 orang, baca Quran. Arwah pesan nak suruh khatamkan Al-Quran 1 kali tak kubur. Jadi keluarga arwah carilah orang ngaji Quran. Tu je. Tapi Terengganu kita yang ripuk jabat agama tu ustaz. Dia kata ada orang muja kubur, dia kata. Allah kata jabat agama, marilah pejabat agama ni bila dapat laporan dia kena mari.
Lepas tu dia baliklah, dia marilah. Sebab laporan ada, dia kena ambil tindakan lah. Tapi mana jabat kamu pun baliklah. Sebab apa? Orang baca Quran. Sebab arwah pesan. Dia pesan gitu, keluarga dia pun tunaikan pesanan arwah tu. Gitu je. Tak mau baca, tak ada masalah. Nabi SAW letak pelepah tamat atas kubur. Nabi kata selagi pelepah tamat tu hidup, akan berzikir dan meringankan hak dalam kubur tu. Walaupun dia mengatakan itu khususiah untuk Nabi. Setengah mengatakan kalaulah pelepah tamat pun ada manfaat. Orang yang berzikir atas kubur, pelepah tamat yang berzikir yang tidak dengar tu pun ada manfaat. Orang berzikir, orang baca Quran, tak ada manfaat ke tak? Bagi hak ada di alam barzah tu. Kalau hanya pelepah tamat berzikir, hak dalam kubur tu dapat manfaat, orang berzikir, orang baca Quran, tak ada manfaat. Gitu je lah. Tapi semua katakan hak letak pelepah tamat tu khususiah untuk Nabi. Itu ada pandangan-pandangan lah. Ini semua benda khilafiyah, terpulang pada masing-masing. Terpulang pada masing-masing. Mana kalau pelepah tamat ada manfaat pelepah tamat yang berzikir tu, sama telah orang yang berzikir, orang yang membaca Al-Quranul Karim. Tambahan pula jumhur ulama, zikir ke Al-Quran ke yang kita hadiahkan kepada si mati, akan sampai si mati dapat manfaat. Yang sepakat ulama tak ada khilaf, hak tiga itulah. Ilmu yang diambil manfaat, sedekah jariah dan anak yang soleh. Waktu tak ada khilaf ulama lah tunya, hak tiga tu. Macam mana kalau orang lain yang berzikir, membaca Al-Quran, hadiahkan pahala kepada si mati. Kebanyakan ulama pahala tu sampai kepada si mati. Walaupun ada pandangan kata tak sampai, tapi kebanyakan ulama sampai pahala pada si mati. Tu orang-orang beramal tu. Yang pastinya kita yang berdoa, kita yang berzikir ni, yang pastinya kita yang baca Quran, kemudian kita hadiah pahala pada si mati. Yang pasti kita yang berzikir, yang pasti kita yang membaca Al-Quran, sah-sah dah dapat pahala. Ni untuk kita yang berzikir. Untuk kita yang baca Quran, sah-sah dah dapat pahala. Kemudian kita hadiah pahala tadi kepada si mati. Kebanyakan ulama kata siapa? Kita pakai pandangan ni. Tapi yang pastinya siapa tak siapa, kita tetap dah boleh pahala. Dan ni kita yang hidup berzikir ni. Kita yang hidup baca Al-Quran ni, sah dah dapat pahalanya. Kemudian kita hadiah pahala pada si mati. Mudah-mudahan si mati dapat manfaat daripada kita hadiah. Kalau fardu takdir tak siapa pun kita dapat pahala dah. Apa nak susahnya? Kita berzikir ni dapat pahala dah. Kita baca Quran dapat pahala dah. Kita pun hadiah pahala pada si mati. Mudah-mudahan siapa, sebab kebanyakan orang mengatakan siapa. Gitu je lah. Tapi kalau tak ambil hadiah, terpulang. Tu terpulang. Benda khilafiyah. Ada balah benda gini. Tapi Terengganu kita jaranglah amalan tu. Sebab tu timbul orang tomoh tadi tu. Tapi kalau di Kelantan, biasalah. Dia 1-2 hari dia tunggu di situ. Bukan tunggu nak sekat muka nakir, bukan. Nak khatam Al-Quran. Nak khatam Al-Quran. Ada yang berzikir 70,000 La ilaha illallah sebagai penebus. Lepas tu mereka duduk di atas kubur tu. Tapi biasa bukan seorang. Sebab kalau seorang lambat. Seorang lambat lah. Kalau 2-3 orang, lepas tu tukar pula siang orang lain, malam orang lain, cepatlah nak khatam satu Al-Quran. Tu je. Ada ni. Cuma kita di Terengganu ni bukan kata selepas ke bumi. Kemudian daripada tu pun kadang-kadang kurang diziarahi. Kita orang Terengganu ni sibuk sangat.
Kadang-kadang kubur keluarga tu lama dah tak pergi. Siapa? Kubur mak ayah sendiri. Kubur mak ayah sendiri. Kubur di mana? Di kampung sendiri. Kita bukan duduk Kuala Lumpur. Kalau kita duduk Kuala Lumpur tu balik jarang-jarang. Pada ni, kita duduk di kampung sendiri. Hari-hari duduk lalu tepi pagar kubur tu. Dalam kawasan kubur tu lah kubur mak ayah kita. Tak singgah-singgah pun. Tak singgah-singgah pun. Ni. Jadi orang kita ni bukan kata ziarah kubur, mengiringi ke kubur pun tak ramai orang kita. Di tempat kita tak ramai. Hak semayang tu ramai lah. Kemudian mengiringi ke perkuburan tu tak ramai. Tu pahala besar pula tu. Mengiringi ke perkuburan dapat pahala 2 kirak tu. Tapi tak kadang-kadang orang hanya keluar time kerja untuk solat jenazah sahaja, kemudian masa pengkebumian mereka tak dapat nak hadir, lain cerita. Ni tak kadang-kadang kita balik daripada kubur selepas pengkebumian, lalu ke Masjid Surau hak solat jenazah tadi, ada lagi 3-4 orang. Ayah haji duduk sembang situ. Mana tak ada kerja, pergi kubur tak pergi. Tempat kita gitu. Orang tak ada kerja lah ni. Maknanya duduk Masjid Surau, dia bersembang. Hak meninggal tu ahli jemaah dia tu bukan orang kampung saja. Ahli jemaah di sini ni, ahli jemaah tetap dia. Bukan setakat hak meninggal tu tak pernah mari masjid pun. Hak meninggal tu tak pernah mari surau pun. Ni dak ni hak meninggal tu ahli jemaah dia, kawan-kawan dia. Kita balik dia kubur, 3-4 orang duduk bersembang di Masjid Surau tu. Hak sembahyang jenazah tadi. Mana apa? Dia tak ada kerja pun. Tapi pergi kubur ke tak? Dok. Anda ni. Jadi tak ramai pergi kubur sekarang ni. Yang pergi kuburnya anak beranak je. Bakal dikih tak ramai orang lelaki pergi kubur ni lah. Ada makhluk satu laginya pakak ramai-ramai cerita minggu lepas. Kenal makhluk tu? Ada makhluk selagi tu. Dah? Orang lelaki tak pergi kubur, ada makhluk selagi. Orang perempuan dinyibuk pergi kubur. Hak Nabi larang. Orang lelaki tak ramai bakal dia ke macam mana? Tak ramai. Maknanya nak banding dengan semayang tadi ramai, pergi kubur tak ramai. Walaupun orang tak ada kerja. Mana tak pergi kubur. Itu pahala yang besar tu mengiringi. Jenazah tu pahala besar bagi lelaki. Orang perempuan dilarang oleh Nabi SAW. Jangan buat. Orang perempuan jangan buat. Masih budak minggu lepas. Jadi mau haji garik kan. Duk gelewak pergi kubur. Jangok pula. Jangok pula. Mengiringi dilarang. Selepas orang balik, belakang dah tak ada dah orang. Contohnya, mengziarahi. Barulah. Cerita bab lain pula. Menziarahi cerita lain. Orang tak ada dah. Mengziarahi. Anak perempuan arwah, cucu perempuan arwah, adik-beradik perempuan arwah, dipakan lagi 5-6 beranak contohnya. Orang balik belakang dah, dipanggil mengziarahi. Menziarahi orang perempuan ke kubur pun ulama berbeza pandangan. Ada menyatakan sunat, ada menyatakan makruh. Tak apalah kita pakai pandangan sunat. Kalau boleh jaga hati. Ketika pergi kubur, satu pandangan itu sunat perempuan ziarahi kubur. Kalau pergi kubur jadi menangis, jadi tu jangan pergilah. Selepas ke bumi. Menziarahi bukan mengiringi. Kena faham boleh? Kemudian hak melepasnya isteri arwah sama sekali jangan pergi ke kubur sebelum habis iddah dia. Isteri arwah jangan. Isteri arwah jangan. Tak ada ni. Jadi sekarang ni dok ni, dia ihdad kurang dijaga sekarang ni. Jadi isteri arwah dia pada masa ke bumi pun dia ada, masa sirang air pun dia ada. Ketika hantar bantuan-bantuan, ambil gambar, jangan masa tu. Isi arwah tu dalam iddah. Kalau ada nak hantar bantuan, hantarlah bantuan.
Tapi yang perempuan saja, yang lelaki tidak boleh ada. Selepas hantar bantuan, tak sudah ambil gambar. Jangan dah ambil gambar isi dalam ihdat, kemudian siap pula dalam FB. Ada ni. Jangan buat gitu. Betul lah, hantar bantuan. Tapi yang masuk dalam rumah isi arwah tu hanya perempuan saja. Lelaki jangan masuk. Kemudian kalau ambil gambar lah sebagai bukti kita sudah hantar bantuan. Tapi jangan siapkan gambar tu. Sebab itu dalam iddah tu. Sekarang iddah dah ni. Dalam iddah pun jadi sudah. Hak hantar bantuan tu hantarlah. Bukan salah. Tapi ingat baik hantar ke rumah. Perempuan tu duduk keluar rumah. Satu lagi yang hantar tu hanya perempuan sahaja. Sekarang ni tak dah. Masa kebumian pun isi arwah ada. Oh ni haram jelas-jelas. Ini haram jelas-jelas. Di tempat kita pun berlaku seumpama ni. Kadang-kadang diperkenalkan pula. Ustaz ini isi arwah. Diperkenal pula atas kubur. Ada ni. Orang sekarang kan bukan mati tua. Mati kemalangan. Maknanya yang mati tu masih lagi muda. Isteri pun masih lagi muda. Anak baru 1 orang 2 orang. Diperkenalkan ini isteri arwah. Perkenal atas kubur. Di kubur juga wajib ihdat ni. Lepas tu macam mana? Tanda tarikh molek. Habis cukup 4 bulan 10 hari. Pergi minta lah. Kesian ke bini dia. Muda lagi. Ada gitu tak? Dah iklan dah. Ini isteri arwah dia iklan. Yang perkenal pula tu. Ayah kepada si mati. Pok mutua isi arwah tu perkenalkan. Ni isi arwah Ustaz dia kata kejut kita mana pula. Nampak dah orang perempuan. Tapi mungkin perempuan yang lain tak tahu kau isi arwah. Perkenalkan. Banyak benda yang tak kena. Dia berlaku di negeri kita ni. Terengganu Darul Iman. Ingat molek tu Darul Iman tu. Isi arwah memang tu tak boleh lah. Walaupun nak menziarahi pun tak boleh. Lepas kau balik belakang dah tak ada dah. Tak ada orang dah kubur tu. Kalau kata anak arwah, cucu arwah, adik-adik perempuan arwah ke nak pergi, isi arwah tak boleh pergi. Sebab itu bukan benda yang darurah. Bukan ziarah kubur tu bagi perempuan pun khilaf ulama dah. Sama ada sunat ataupun makruh. Ada ni. Hak perempuan ni. Hak sunat ataupun makruh ni bukan lepas ke bumi. Bila-bila masa lah. Bila-bila masa. Hari raya ke bila-bila masa perempuan nak ziarah kubur ni, ulama berbeza pandangan sunat ataupun makruh. Tapi tak apalah kita pakai pandangan kata sunat. Mengiringi jenazah khilaf ulama makruh ataupun haram. Beza molek. Mengiringi dengan menziarahi. Hak sebut minggu lepas. Amalan ni amalan orang moden. Amalan perempuan moden. Perempuan moden Orang kita dulu tak ada pergi kubur. Orang tua-tua kita tak ada pergi kubur. Ni amalan perempuan zaman moden. Amalan perempuan zaman moden. Saya ingat lagi almarhum Tok Aisyah Pasir Tumbuh. Apa dia moden ni dia kata. Moden ni dia kata Mautuddin dia kata. Moden almarhum Tok Aisyah Pasir Tumbuh. Moden ni dia kata Mautuddin. Mati agama. Moden bahasa putih dah. Moden tau. Bahasa Melayu. Tapi bukan daripada bahasa putih moden ni. Kedau. Memang bahasa Melayu moden. Tu kata tu buat bukan. Maksud dia gitu. Tapi nak bunyi serupa. Moden ni faham tak? Moden ni Mautuddin. Mati agama. Ni. Zaman perempuan moden ni. Dulu tak ada. Zaman itu dulu tak ada. Kita ingat tak ada seorang pun ada kubur. Sekarang ni, zaman moden ni. Tengoklah. Mana-mana pengkemumian penuh derek pagar. Hak derek pagar tu. Mana suami dia? Mana abang-abang dia? Mana ayah-ayah dia? Ke hak derek pagar ni, suami pun tak ada. Abang pun tak ada. Ayah pun tak ada. Mak janda belakang ni tepi pagar. Ke mana?
Hak tepi pagar, kita tengok masa hari kebumian tu kan, tepi Bogama tu. Mak janda, suami dia tak ada. Gitu. Abang-abang dia pun tak ada. Ayah-ayah dia pun tak ada. Hak tu tepi kubur tu. Kita sebagai suami, sebagai abang, sebagai ayah, jangan benarkan. Jangan benarkan isteri kita, adik-adik perempuan kita, anak-anak perempuan kita buat perkara Nabi larang. Hormati jenazah. Hormati jenazah. Jangan kita buat perkara Nabi larang. Ada ramah. Jangoklah. Jangok. Macam lagi tempat jamu ni, jamu perkahwinan dah. Jamuan perkahwinan. Kata pelik sungguhlah. Mari mana amalan dah. Tak ada ilmu langsung orang kita ni. Nak kira orang kita sekarang orang dulu, banyak ilmu orang sekarang nak kira orang dulu. Sebab dulu tak buat kerja kita. Dia kata perempuan moden ni, mau haji moden. Minggu lepas mau haji garik. Minggu ni mau haji moden pula. Tak, jangan buat, jangan. Kita hormati jenazah, jangan buat perkara Nabi larang. Waktu mengiringilah. Mungkin kenapa? Orang kita kurang, orang lelaki kita kurang sungguh, tak ramai lagi. Ada sekodoh-sekodoh je, anak beranak je. Kawan-kawan kalau apa no je. Tak ramai. Anda ni. Kurang orang menziarah, mengiringi pengkebumian. Sebab di situ kita nak ambil banyak pengiktibaran. Banyak pengiktibaran kita nak ambil masa tu. Masa ke bumi tu. Ziarah sama-sama, ziarah dah. Tapi tak sama perasaan kita pada masa mengkebumi. Menziarahi ni hak senyap tutuplah kedah. Adapun pada masa mengkebumikan, kita tengok jenazah tu diturunkan. Kita ziarah kubur sama-sama tu, hak tu senyaplah kedah. Hak ni dak ni. Liang lahat terbuka, kemudian turun letak jenazah atas tanah. Kemudian perlahan-perlahan turunkan tanah. Kita nampak nanti kita gitulah. Nanti kita gitulah. Siapa kita? Siapa pun gitulah. Besar mana pangkat kita, gitulah. Mana apa ni? Letak atas tanah semula. Ni mana? Dia punya kesan dia, peringatan pada kematian, dia tak sama dengan hanya mengziarahi kubur. Mengziarahi kubur, senyap, tak ada apa dah. Cuma tengok batu nisan je lah. Itu pun disunatkan kita sentiasa mengziarahi kubur untuk memperingatkan kematian. Tapi ketika jenazah diturunkan ke dalam tanah, ada letak atas tanah, kalau diturunkan tanah, macam perasaan kita masa tu. Ini hak paling besar. Kenapa? Nanti kita lah. Kita nanti seumpama tu. Tapi malangnya, pakat dok gi. Sebab apa? Sebab nak hati, nak happy dengan dunia. Kalau pergi kubur ni, jadi hati jadi kuyu pun. Kuyu dia. Hati jadi rendah. Tak happy ya. Tak happy pergi kubur ni. Tengok jenazah diturunkan. Nanti kita tak happy. Jadi nak happy. Tak pergi kubur. Pada masa mengkebumikan. Rugi sangat-sangat orang lelaki. Rugi sangat-sangat. Cuma kita pengkebumian di Terengganu ni, ialah di Terengganu kita ni banyak keadaan. Sebab ada tempat yang tanahnya keras, ada tempat tanah yang tak keras mana, dan memang ada tempat pasir ceru, pasir. Macam hak kubur Syekh Ibrahim tu pasir betul-betul. Ada tempat yang memang tanah keras model, ada tempat yang berair, macam-macam lah. Tapi tempat kita ni sama je. Tanah pasir, tanah keras pun orang kita pakai keranda. Orang kita pakai keranda di Terengganu ni. Kalau tanah tu pasir macam kubur Syekh Ibrahim, wajib pakai keranda. Itu wajib pakai keranda. Adapun kalau tanah keras, pakai keranda hukumnya makruh.
Sehingga kan kalau si mati wasiat, kalau saya mati, kamu kebumikan saya dalam keranda. Wasiat tu tak wajib ditunaikan oleh keluarga. Sebab apa? Sebab dipanggil min idaatil mal, mengsia-siakan harta. Selain daripada hukum tu makruh. Makruh. Kalau tanah tu keras, pakai keranda hukumnya makruh, mengsia-siakan harta. Satu keranda beratus sekarang ni. Kalau tanah pasir, itu memang wajib pakai keranda. Kalau jenazah perempuan yang tidak ada seorang pun lelaki ajnabi, ketika nak mengkebumikan, maka wajib pakai keranda. Yang mati itu perempuan Indonesia contohnya. Dia jadi pembantu rumah di tempat kita, dia meninggal. Maknanya memang tak ada lah keluarga dia di kampung tu. Jadi untuk mengelakkan dipegang-pegang jenazah perempuan tadi, maka kena pakai keranda. Sebab perempuan ni tak ada mahram. Adapun kalau perempuan ni ada mahram, dia makruh pakai keranda. Dalam kitab fiqh Islam Adillah tu, pakai keranda ni dia panggil min sunnatin nasara di dafni amwatihim. Dia kata itu amalan orang Kristian ketika mengkebumikan jenazah orang Kristian. Dan kitab fiqh Islam Adillah tu, sunnat min sunnatin nasara dia panggil, amalan orang Kristian. Kau Kristian kan pakai keranda, turun pakai muzik. Kita ni pakai keranda, turun pakai tali, muzik je tak ada. Ini orang-orang kita di Terengganu. Di tempat lain tak ada keranda. Di Kelantan tak ada keranda. Di negeri-negeri luar tak ada keranda. Di Johor ke di Melaka ke, tak pakai keranda. Di Terengganu pakai keranda, walaupun tanah keras sekalipun. Tak tahulah Terengganu ni macam mana, Darul Imam padahal. Makruh tak pakai keranda. Sebab tu biasa kalau jenazah tu saya uruskan, memang saya tak pakai keranda. Masa tak akan pakai keranda. Maknanya buat liang lahat ataupun buat parit, letak papang atas. Itu. Waktu hak sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni pun terkadang sunnah ni ditinggalkan. Sunnah ni ditinggalkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam jenazah diletak atas liang lahat. Tapi nak buat liang lahat ni kena tanah yang betul-betul keras. Sebab liang lahat ni ditebuk sebelah hadapan kiblat. Kalau tanah tu tak berapa keras mana, dia kena buat parit. Di tengah liang tu buat parit. Di tempat kita ni, orang yang kerja duk kubur pun. Orang kerja duk kubur, dia kerja duk kubur. Orang lain-lain tu mai ziarah kubur, iringi jenazah je. Hak memang kerja dia gali kubur. Tak pandai nak buat liang lahat, tak pandai nak buat parit. Tak pandai. Saya pernah kenalah. Saya tak dapat hadir pada masa sedang gali kubur. Saya dapat hadir. Mari tengok. Dia kata boleh buat liang. Boleh buat parit. Allah dia buat. Tak erti sangat-sangat. Hak main kubur dah ni. Hak kerja dia dah gali kubur. Tak pandai. Tapi kadang-kadang orang pengen, jangan buat gitu. Oh pandai dia kata. Dia kata dia pandai. Tak pandai-pandai pun. Menyusah kadang-kadang. Tapi orang peser ni payah kok lah. Dia buat dia pandai aja, tapi tak betul. Tak pandainya bukan kata orang hak suku sakat ni. Orang hak kerja dengan kubur ni pun tak pandai juga. Kenapa kita Terengganu ni? Malu je. Saya pernah ada seorang tu, dia cikgu. Dia kata dulu dia mengajar di Johor, dia kata. Selama saya mengajar di Johor, belah-belah tahun dia kata, sebelum dia balik Terengganu, dia tak pernah tengok pun keranda di tempat dia duduk. Adapun Terengganu, keranda penuh di tepi-tepi Masjid Surah. Tapi kalau tanah tu pasir, memang wajib pakai keranda. Kalau tanah tu pasir, memang wajib pakai keranda lah. Tapi tempat kita tanah keras pun pakai keranda juga, turun dengan tali. Lepas tu pijak atas keranda, pijak atas liang tu pada masa nak ke bumi. Nyek, dia suka kemah.
Pada nyek. Dia sukemah. Oh nyek. Ada pernah sekali, ni orang cerita saya lah. Nyek, ada orang Kelantan. Tu keluarga dia meninggal di Terengganu. Allah, dia kata, buat macam kucing. Dia sungut. Dan nyek, sukemah. Kata kalau nak sukemah, cari kata giling tu kata. Kenal kata giling? Kata giling tu lah awak tak. Ambil kata giling tu. Kemah ha? Nyek. Apa? Tak ada adab. Ini cerita bab pengkebumian. Kata kena balik pada ilmu lah. Belajar molek. Duduk atas kubur pun, siang malam kerja gali kubur pun. 2-3 kubur saya gali. Kalau tak belajar tak reti. Tak reti nak awak parik, tak reti nak awak liang lahat. Duk gali kubur di Terengganu ni 2-3 kubur saya duk kerja gali kubur. Tak pandai. Kalau suruh buat kok, penipala pula tu tengok. Nak kena baiki macam mana nak buat semula ni. Tak pandainya. Tu cerita-cerita bab pekoh tu. Ni kita cerita bab barzah. Rukun iman yang kelima. Berkaitan dengan persoalan barzah, nikmat dan azab di alam barzah. Kemudian pergi kepada tiup sangkala yang pertama, 40 tahun senggang pisau. Tiup sangkala yang kedua akan dibangkitkan sekalian daripada alam barzah. Selepas dibangkitkan sekalian para anbiya, yang pertama-tama bangkit di kalangan manusia, di kalangan yang bukan nabi-nabi, ada Sayyidina Bakar radhiyallahu anhu. Selepas habis para anbiya dibangkitkan oleh Allah daripada kubur, yang pertama dibangkit yang bukan nabi ada Sayyidina Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian berhimpun di mahsyar. Kemudian ada syafaat besar di pada mahsyar. Dia panggil asyafa'atul uzma, asyafa'atul kubra. Kemudian ada hisab. Ada terima catatan amalan. Hisab, mizan, telaga haud, titiang sirat, syurga dan neraka. Itu pembicaraan berkaitan dengan perkara yang datang atas lidah Nabi SAW daripada beberapa pekerjaan akhirah. Itu di antara hak fardu ain. Kemudian hak saya baca tadi itu masalah-masalah bab akidah yang menyata tanda ahli sunnah macam mana, ahli bid'ah macam. Itu pun fardu ain kepada kita. Ayat-ayat mutasyabihah, macam mana huraian ahli sunnah, salaf ataupun khalaf, macam mana huraian ahli bid'ah. Ayat-ayat mutasyabihah. Berkaitan dengan rukun yang keenam, qada dan qada. Ahli sunnah jemaahnya macam mana, ahli bid'ahnya macam mana. Ini fardu ain. Yang menjadi zahir tanda perbezaan antara ahli sunnah dan ahli bid'ah. Ini fardu ain. Kita boleh jelas. Mari sesiapa yang hurai ayat mutasyabihah, ini bukan ahli sunnah ni, salah ataupun khalaf, ini ahli bid'ah. Jelas kita tahu itu fardu ainnya. Sebab sekarang ni di antara yang banyak terpesong dalam bab pegangan adalah berkaitan dengan ayat mutasyabihah dan berkaitan dengan rukun yang keenam, qadar dan qada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya baca tadi, saya baca semulalah. Kemudian beberapa masail yang memberi zahir, memberi nyata tanda ahli sunnah daripada ahli bid'ah. Wajib kamu mengetahui akan ni, wajib fardu ain. Dan takut olehmu bahawa engkau i'tiqad dengan ahli bid'ah pada agama Allah, iaitu i'tiqad dengan ahli bid'ah ni barang yang tiada datang dengan dia kitab dan asar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka adalah kamu serta Allah atas sebesar-besar kebinasaan. Beriktikad dengan i'tiqad ahli bid'ah, sebesar-besar kebinasaan, amal ibadah sama sekali tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin
Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.